Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khairi summa amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi nikmat kehendak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat kehendak untuk melakukan ketaatan dan kekuatan untuk melakukannya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pilih-pilih orang dia untuk beri. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala bagi kehendak untuk melakukan ketaatan. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan untuk melakukan kehendak dia nak melakukan ketaatan. Tak semua orang. Dan ini terbukti dan kita boleh nampak secara jelas di tempat-tempat kita sendiri, di kampung-kampung kita sendiri, banyak orang mengetahui tentang kebaikan ibadah. Banyak orang mengetahui tentang kepentingan solat jemaah. Banyak orang mengetahui tentang kepentingan kita menuntut ilmu ataupun mendengar perkara-perkara yang baik. Kuliah tazkirah ni perkara-perkara yang baik lah. Walaupun sebahagian di antara kita dia lebih halim daripada tok guru yang duk mengajar. Contohnya depan-depan hamba ni semua orang-orang lama yang tentunya lebih banyak amal ibadat, lebih banyak alim ilmu dia, tapi mendengar ilmunya juga Allah Subhanahu wa taala pilih orang juga. Dengar perkara-perkara yang baik. Di tempat kita ni ramai yang mengetahui perkara-perkara yang baik, tapi tidak ada kehendak untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab tu masjid tak penuh. Kalau masjid, kalau semua orang dia nak buat benda baik, maka tak cukup masjid. Contohnya, kita di kampung ni berapa ramai lelaki dewasa yang sepatutnya hadir ke masjid untuk solat jemaah. Tapi dia tak hadir. Walaupun dia tahu benda tu perkara yang baik. Tu maknanya Allah tak beri nikmat perasaan kehendak untuk melakukan ketaatan. Tak ada nikmat tu. Nikmat tu Tuhan pilih ya. Tidak semua orang ada. Jadi kita kena bersyukur atas nikmat-nikmat yang pelbagai yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kita berada di bulan Rejab. Rejab nak habis dah. Sikit lagi dia mari Syaban, sikit lagi dia mari Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Tradisi Nabi SAW dan juga para sahabat salafus soleh, orang-orang alim, orang soleh, para ulama. Bila masuk bulan Rejab, mereka akan melipat gandakan amalan dia. Dia buat dabar ke, triple ke, wallahu a'lam. Tapi dia tidak akan duduk di level yang sama sebelum daripada itu. Kalau sebelum pada bulan Rejab, contoh, sebelum pada bulan Rejab, dia baca Quran sebulan sehari itu 100 ayat. Contoh. Masuk bulan Rejab, dia akan lipat ganda. Dia mengagresifkan diri dia dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kira-kiranya dia nak warming up ataupun nak ambil lajak, biar sampai pada bulan Ramadan, dia boleh melipat gandakan, memperbanyakkan sebanyak-banyaknya ibadat dia tanpa tubuh badan dia terkejut.
Contohnya orang kalau nak buat nombor lari, nak main bola, dia panah dulu tubuh badan dia. Dia beronggak, dia panah, dia senam sikit. Biar bila dia masuk padai ataupun masuk gelanggai, tak nyetok orang. Lagu tu juga para sahabat dia buat. Nabi SAW melipat gandakan ibadah. Start pada rejak tu, kalau baca Quran 100 ayat, sehari dia akan ganda. Juzuk sehari kau. Dia akan start dah. Puasa Isnin Khamis. Akan start dah Qiyamul. Semua ibadat-ibadat yang dia cadai buat secara banyak-banyak di bulan Ramadan, bulan Rejab ni dia start dah. Dia masuk bulan Ramadan, dia dah terbiasa dah. Tubuh dia tak letih. Dia tak paksa dah tubuh dia untuk bangun Qiyamul Lail. Tapi sebahagian besar pada kita tak buat lagu tu. Sebab tu kita jadi nyetok bulan Ramadan. Nyetok. Hari pertama kita boleh juzuk. Hari kedua juzuk. Hari ketiga kita kurang dah sikit. Tak apalah esok aku nak dabar. Esok tak jadi dah. Qiyamul Lail. Malam pertama tu 10 rakaat. Kita buat suara 2. Esok 20 rakaat. Dosa dia akan jadi 7, 15. Sebab nyetok. Tak biasa. Sebab tu penting. Perlunya bermula pada bulan Rejab, Syakban, kita dah start dah. Start malam ni ke, malam esok ke, hamba sendiri, kita lipat gandakan usaha-usaha kita. Usaha-usaha amal ibadah kita sebanyak-banyak mungkin. Kerana kita ada kehendak sebenarnya pada bulan Ramadan. Setiap pada kita perlu ada kehendak dan kita perlu ada target pada bulan Ramadan. Selain daripada kita nak keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan Tuhan janji kepada kita la'allakum tuflihun, kita nak iaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Berapa orang alim, orang soleh, dia berebut Qiyamul Lail sepanjang bulan Ramadan. Sedekah sepanjang bulan Ramadan. Kerana dia nak satu janji Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan malam Ramadan ni dia ada Lailatul Qadar. Ma'ruf, masyhur dah. Kita dengar sama dah. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan dah. Kita pegang 1000 bulan. Dah. Lebih baik pada 1000 bulan. Pas berapa banyak? Ikut Tuhan. Dia nak bagi 2000 bulan ke, 3000 bulan ke. Atas dia berapa. Tak habis pahala dia. Cuma, perlu kita ingat, perlu kita tahu bahawa Lailatul Qadar ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang dia pilih-pilih orang untuk pergi. Anugerah. Dan benda anugerah ni, dia tidak suruh orang tabur deduk. Ambil. Tak. Dia pilih. Supaya kalau kita bos di pejabat, kita nak beri anugerah pekerja terbaik, kita pilih. Pilih lagu mana? Kita pilih hari kita nak beri hadiah apa? Kita pilih hari tu juga apa? Hari ni nak beri anugerah, hari ni pilih. Kau buat mana? Tak. Kita pilih bila? Kita pilih start awal tahun lagi. Anugerah pelajar terbaik. Dia tak pilih hari tu. Dia pilih bila? Awal tahun lagi. 1 Januari. Budak ni mari sekolah sepanjang tahun. Tak ada poting. Budak ni buat kerja sekolah sepanjang tahun. Tak ada tinggal kerja sekolah. Budak ni hormat ke guru. Budak ni ikut disiplin sekolah. Budak ni kemah. Comel. Habis semua sekali, baru pilih. Lagu tu juga Allah Subhanahu Wa Taala nak pilih. Nak beri anugerah Lailatul Qadar. Dia bukan pilih hari tu lah. Dia bukan pilih bulan Ramadan je. Tak. Dia pilih bila? Dia pilih awal tahun lagi. Allah. Dia perhati. Hamba dia ni memang betul-betul taat kepada dia. Hamba dia ni memang betul-betul ibadah. Dia ni memang betul tak tinggal sembahyang Jumaat. Dia ni betul menghadapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cek sepanjang tahun tu. Dia pilih satu malam. Ambil hadiah. Sebab tu kadang-kadang kita orang lah kita. Berapa tahun dah kita puasa? Berapa tahun dah kita lalui bulan Ramadan? Kalau kata umur kita lalui 70 ke, 60 ke, 40 kali dah. Kita lalui bulan Ramadan. Tapi kita fikir-fikir tak ada yang dapat lagi dari Lailatul Qadar. Berapa Berapanya? Dah kita sendiri melakukan ibadat secara main-main. Pilih. Nak Lailatul Qadar ni pilih. Kadang-kadang pilih hari ganjil je. Ya kita ke, moga ustaz kata, Lailatul Qadar ni hari ganjil ya. Lalu kita perpekuk. 1, 3, 5, 7, 9. Kena tak kena? Tak kena tak? Tak kena. Kalau malah lagi kita pilih 10 malam akhir. 21, 23. Kita perpekuk ikan tu kan. Gagal dapat kan? Dapat.
Kalau malas lagi kan, malam 27 ya. Malam 27 tu pun bangun 2-3 jam ya. Tu pun bangun bila-bila nak kita dah berdoa semaya 2 rakaat. Tak bila tu saya nak pergi kita. Buat main-main dengan ibadah. Nak dapatkan dalam itu qadar, ia mestilah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semenjak daripada awal tahun sehingga dah tahun hujung tahun. Sepanjang tahun. Ataupun kalau kita nak start bulan Rejab ni kita boleh dah start. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesungguhan kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak pilihan. Sebenarnya kita banyak pilihan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memang kita mari terasa berat nak melakukan ibadat kepada Allah. Kita rasa berat. Kita nak puasa kadang-kadang. Musim panas kita payah nak puasa. Kadang-kadang kita ni kekok nak baca Quran, tak pandai baca Quran. Kadang-kadang kita ni payah nak sedekah, tak ada piti. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dia. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan manusia dan dia tahu mana lebih, mana kurang manusia. Allah, dia cipta manusia, dia beri ketidaksempurnaan kepada manusia. Manusia ni ada pelbagai. Atas diri kita sendiri, kita ada pelbagai, lebih dan kurang. Sebab tu pintu syurga ni, Allah Subhanahu Wa Taala buat banyak. Dia tak paksa ya. Allah ni dia tak paksa pintu syurga. Semua orang mesti masuk ke pintu ni. Kalau semua orang mesti masuk ke satu pintu, maka ramailah tak akan terkandas. Sebab tu Allah dia buat banyak pintu. Untuk masuk syurga dia ada pintu selawat. Untuk masuk syurga dia ada pintu sedekah. Untuk masuk syurga dia ada pintu qiyamul. Untuk masuk syurga ada pintu puasa. Untuk masuk ada macam-macam pintu. Pintu baca Quran. Ada setengah orang dia tidak ada kemampuan untuk bersedekah. Tak ada piti. Miskin. Dia sendiri asnah zakat. Nak sedekah lagu mana? Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala buat satu pintu lain ke dia. Pintu qiyamul lail. Ataupun pintu baca Quran. Ada pintu untuk dia. Setengah orang ni dia tak ada masa nak baca Quran. Ataupun dia kekok. Lidah dia tak lancar baca Quran. Allah sediakan untuk dia pintu selawat. Hak ni tak boleh nak selawat. Tak ada arah, tak boleh nak selawat. Allah sediakan pintu lain pula, pintu sedekah. Hak ni tak boleh berlaku. Tapi tubuh dia gagah. Tuhan sedekah, Tuhan sediakan dia untuk pintu puasa. Ada berlaku. Takkan berlaku seorang tu tak ada langsung pintu untuk dia. Sedekah tak boleh. Puasa sunat tak boleh. Semaya malam tak boleh. Baca Quran tak boleh. Selawat tak boleh. Zikir tak boleh. Tak jadi orang gitu kan. Tak jadi orang. Mesti ada di antara kita ni satu benda yang dominan dengan dia. Hak dia selesa. Hak dia mudah. Selawat paling mudah. Selawat. Zikir paling mudah. Baca Quran ada. Tinggal lagi kita nak pilih pintu mana yang kita nak masuk. Kalau banyak benda kita boleh buat, maka masuklah ikut pintu-pintu mana sekalipun. Ini nikmat, antara nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan kurniakan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Itu cerita tentang nak masuk bulan Ramadan. Hamba sentiasa ulang, setiap kali nak masuk bulan Ramadan, kita ulang untuk diri kita sendiri. Supaya kita melipat gandakan usaha-usaha ibadah amal kita. Hari ini hamba malam ini tertarik dengan satu hadis Nabi SAW. Satu hadis Nabi SAW. Hadis rasanya diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kata Nabi SAW, Bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Satu hari Nabi SAW menyebut kepada para sahabat dia. Dan beginilah tradisi Nabi SAW. Nabi, dia bila duduk dengan sahabat-sahabat dia, dia sebagai tok guru, dia sentiasa bercakap perkara-perkara hak baik. Kalimah-kalimah yang baik. Yang menjadi sunnah kepada golongan yang selepas pada itu. Para ulama, orang-orang alim, biar sentiasa mencakap ataupun membicarakan soal-soal yang berkait dengan keagamaan. Sepanjang masa. Bila kita berada dengan saing-saing, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan, dengan isteri,
sunnah Nabi SAW ialah memberikan nasihat. Bercakap tentang agama, tentang kepentingan agama, tentang dosa dan pahala. Ginilah kisah Nabi. Kalau kita baca cerita Nabi, start awal sampai akhir, start daripada kerasulan Nabi SAW, sapalah dia mati, setiap kali dia berjumpa dengan sahabat, setiap kali dia duduk dengan sahabat, tak ada dia bercakap kecuali perkara-perkara yang baik. Yang ada manfaat untuk sahabat-sahabat dia, untuk umat-umat dia. Bahkan marah Nabi pun merupakan nasihat. Nabi marah, Nabi senyum, Nabi gurau. Semuanya ada manfaat untuk agama, dunia dan akhirat. Lalu satu ketika, Nabi menyebut kepada sahabat dia. Wahai sahabat, Bada'al Islamu ghariba. Adalah Islam ni bermula dalam keadaan gharib. Dalam keadaan pelik. Ataupun dilihat pelik. Wa sayaudu ghariba kama bada'a. Dan satu hari nanti kata Nabi SAW, ngesuk tu kata Nabi, akhir sekali, sebelum kiamat, gharibah. Akan jadi pelik pula. Kama bada'a. Seperti mana Islam mula-mula hari itu. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntung. Ataupun sebahagian ulama menafsirkan keuntungan ini ialah dimaksudkan dengan syurga. Lil ghuraba. Bagi orang-orang yang dilihat pelik. Lalu, ditanya, apakah maksud pelik? Apakah maksud Islam tu pelik? Apakah maksud Islam tu muncul dalam keadaan pelik? Hari itu tu. Buat apa disebut Islam tu pelik? Pertama, disebut oleh para ulama kerana Islam ni hari itu dia masuk, orang masuk Islam ni, dia masuk sorang. Gharib sini maksudnya sikit, jarang. 40 hak maksudnya siapa? Majoriti yang mendominasi Islam ketika itu adalah orang-orang miskin, orang-orang susah. Jadi pelik. Dan dia juga muncul dalam suasana pelik. Dia muncul dalam satu suasana membawa ajaran yang pelik ketika itu. Orang tak boleh terima. Masa tu orang tak boleh terima ekonomi yang tidak berlandaskan riba. Orang kafir Quraisy, kaum Quraisy tak boleh terima benda tu. Orang tak boleh terima disekat minum arak. Orang tak boleh terima, tak boleh judi. Orang tak boleh terima zina, orang tak boleh terima macam-macam. Lalu Nabi SAW bawa Islam. Disebut satu demi satu. Rasulullah membina agama ni. Rasulullah membina negara. Rasulullah membina legasi kepimpinan. Sampailah satu masa, kata Nabi SAW, Islam dia akan merudum jatuh. Sampai satu masa, kata Nabi SAW, akhir sekali Islam akan kembali seperti dulu. Makna apa? Maknanya Islam tidak ada kekuasaan. Tak ada negara seperti kita hari ini. Kata Nabi SAW. Tak ada. Mula di Mekah, tanpa ada negara. Mula di Mekah, dan suasana sukar untuk menegakkan Islam. Melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Maka akhir sekali kata Nabi, sebelum kiamat, Islam akan hilang juga kekuasaan dan kenegaraan dia. Jatuh berulang balik, kata Nabi. Akan jatuh semula. Dan benda ni berlaku betul. Pada tahun 1922 ataupun 1924, Khalifah Khilafah Islamiah Turki terakhir jatuh. Yang menyebabkan Islam ni tak ada negara, tak ada kekuasaan. Tak ada satu empire, satu raja, satu khalifah yang menaungi umat Islam seluruh dunia. Khilafah Islamiah Utsmaniyah, dia tidak cover ataupun dia tidak menaungi Turki saja. Kalau kita baca sirah, ataupun kisah-kisah Khilafah Utsmaniyah, dia backup ataupun dia menaungi sampai ke Aceh. Sampai Aceh. Ada kisah kerajaan Utsmaniyah dengan Aceh. Ada kisah kerajaan Utsmaniyah dengan Melaka. Ada. Menaungi seluruh negara. Masa Melaka kalau kepada Portugis, ada raja kita hantar surat. Tiba-tiba jatuh Khilafah Islamiah Utsmaniyah yang menyebabkan negara Islam sama sendiri pecah habis. Macam anak mati pak. Ataupun macam anak-anak ayah ibu dia mati. Jadi selalu habis. Anak. Selalu. Kata Nabi satu hari nanti, lagu itulah yang akan berlaku.
Islam tanpa negara. Islam berwudu. Diserang dari segala sudut. Cuma satu sudut yang kita ingin bawa. Satu sudut yang kita ingin bawa ialah serangan terhadap anak-anak kita. Nama nak ambil sikit. Okay. Setelah daripada jatuh khilafah Islamiah ataupun setelah daripada negara kita ditawan oleh Portugis, satu perkara yang jelas berlaku ialah serangan yang berambil daripada buku ni. Ya. Jahiliyah menyerang umat Islam dari 4 sudut ataupun 4 perkara penting. Hak riba tadi. Hak kita sebut pelik tadi. Kita diserang, umat Islam diserang dari 4 sudut ataupun 4 perkara penting. Yang perlu kita ambil hak. Yang pertama, Islam ataupun generasi Islam diserang dari sudut akidah Islamiah. Yang mana Nabi sebut tadi. Satu hari nanti akan kembali seperti mana dulu. Pertama sekali akan diserang. Akidah Islam akan diserang oleh orang jahiliyah. Dengan cara dia memasukkan ideologi ke dalam pemikiran umat Islam. Dia masuk lagu tu. Dan benar setelah kita dijajah 400 tahun oleh orang kafir di tanah Melayu, kita dimasukkan ataupun kita dicucuk, disuntik dengan akidah-akidah selain pada akidah Islam. Yang pertama. Yang kedua, disebarkan maksiat secara berleluasa yang menyebabkan generasi kita akan merasa biasa dengan maksiat. Kita merasa biasa dengan maksiat dan kita merasa selesa dengan maksiat. Kita tak payah tengok orang lain. Kita tengok kita sendiri. Kita tengok kita sendiri. Adakah kita merasa pelik apabila melihat maksiat yang berlaku di hadapan kita? Maksiat yang paling tersebar disebut. Akan disebar maksiat ke seluruh alam apabila jatuhnya Islam. Apabila kita kembali ke zaman dulu, tersebar maksiat ke seluruh alam. Maksiat yang paling biasa yang sentiasa disebut ialah zina dan segala apa yang ada kaitan dengannya. Pendedahan aurat. Kita buka surat khabar, kita buka TV, kita buka Facebook. Adakah kita merasa pelik bila melihat orang perempuan tak pakai tudung? Kita buka surat khabar ataupun kita tengok TV, tiba-tiba pembaca berita tak pakai tudung. Rasa biasa ke rasa pelik? Tak ada kita kejut, ya Allah dia ni tak pakai tudung. Ataupun kita buka Facebook, ya Allah dia ni tak pakai tudung. Tak, kita tak kejut. Walaupun perkara itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara itu menjemput zina, benda yang paling besar sekali. Tapi maksiat telah dilihat biasa. Dinormalisasikan di dalam negara-negara Islam terhadap anak-anak muda Islam. Kita tengok judi, orang berjudi. Kita tak terkejut pun. Kita tengok dengar orang berzina, kita tak terkejut pun. Kita tengok mendedahkan aurat, kita tak terkejut pun. Ini bermakna maksiat telah berleluasa. Dan perkara ini tak sepatutnya terjadi dalam diri kita. Tak sepatutnya seorang itu bila melihat maksiat, dia rasa biasa. Bila maksiat dilihat biasa, maka kata Nabi SAW, kita telah menjemput bala Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maksiat tersebar. Dunia menjadi matlamat hidup. Disebut oleh Nabi SAW pada hari akhir zaman, dunia ataupun umat Islam menjadikan dunia sebagai matlamat hidup. Apa maksud dunia sebagai matlamat hidup? Maksud dunia sebagai matlamat hidup apabila seseorang itu tidak menilai halal haram atas setiap perbuatan yang dia buat. Setiap perkara yang terbit daripada mulut dia, dia tak perhati. Apakah yang keluar daripada mulut dia tu, hujung dia tu syurga ke neraka. Dia tak tengok. Dia tak nilai. Ataupun dia tak teringat bahawa setiap yang keluar daripada mulut dia tu akan membawa dia kepada syurga ataupun neraka. Dia tak ingat. Maknanya, setiap amalan dia, setiap perbuatan dia terhenti setakat dunia ya. Dia tak fikir sampai akhirat. Kerja buat dia, gaji dia, rezeki dia, semua dia tak fikir sampai akhirat. Bila manusia tu
dia tak fikir halal haram atas setiap perbuatan dia, maknanya dunia telah menjadi matlamat hidup dia. Yang keempat, akan berlaku pecah belah dan serang menyerang di antara manusia. Kata Nabi, akhir zaman, bila merudumnya Islam, ia akan berlaku seperti mana dulu. Seperti mana zaman Nabi SAW. Iaitu berlaku serang menyerang dan perang berperang di antara manusia. Bahkan kata ulama, peristiwa-peristiwa sebeginilah yang akan muncul sebelum berlakunya akhir zaman, sebelum kiamat. Yang saling perang. Dan betul benda ni berlaku. Dan kita pun bahkan mungkin sedang menuju, dia kata sedang menuju kepada peperangan yang besar selepas padanya. Dunia pun start dah perang. Hari ni start dah perang. Rusia serang Ukraine. Tengah perang dah. Yang mana dilihat oleh setengah orang ataupun setengah pengkaji bahawa ini merupakan titik tolak ataupun permulaan kepada perang dunia yang ketiga. Perang dah hari ni. Jadi 4 perkara yang Nabi SAW sebut tu betul. Betul benar berlaku. Yang pertama, akidah umat Islam dirosakkan. Yang kedua, maksiat tersebar. Yang ketiga, dunia menjadi matlamat hidup. Yang keempat, kita telah berpecah belah sehingga berperang. Dan perang ini. Lalu ulama membincangkan bagaimana cara untuk kita menghindari perkara-perkara sebegini. Kita dah terjerumus masuk dah. Kita dah diheret sampai suasana lagu ni. Suasana yang gharibah. Lalu ulama membincangkan. Para tutup guru kita memberi pandangan. Bagaimana cara untuk kita melepaskan diri daripada suasana yang berlaku. Seperti masa sekarang. Nak tak nak. Pertama sekali. Kita kena kembali kepada cara yang dibawa oleh Nabi SAW. Dari sudut mengelakkan peperangan. Ulama menyebut, lihat bagaimana kisah Nabi SAW buat terhadap Aus dan Khazraj dalam peristiwa Madinah. Kita biasa dengar ada Aus dan Khazraj. Biasa dengar Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni Ansar, sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan Ansar. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni sebelum pada Nabi SAW pergi ke Madinah, kerja airport dia dua ni adalah perang. Bangsa ataupun kaum Arab, bangsa Arab, kabilah Arab yang paling banyak sekali perang, paling lama sekali perang ialah Aus dan Khazraj. Duduk di Madinah. Perang selama beratus-ratus tahun. Kematian ribu-ribu orang. Ramai mati. Perang antara Aus dan Khazraj. Salah sikit perang. Sedang sikit perang. Sampai satu ketika berlaku perang sangat besar di antara keduanya. Beberapa tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia perang. Perang besar. Yang menyebabkan mati sebahagian besar daripada kepimpinan kedua-duanya. Kepala-kepala dia, tok-tok ngulu dia, tok wakil dia, ramai mati. Sampai generasi yang ada, pak muda, fikir. Kita ni lagu mana? Sampai bila kita nak perang? Mati ramai ni. Fikir. Buat perang. Kuat sangat perang. Sama-sama Arab. Sama satu tempat. Cuma kabilah yang lain-lain. Baik kali kalau kita sepah hari ni kan. Baik kalinya. Jawa dengan Bugis ke. Orang Kelantan dengan orang Terengganu ke. Sama Melayu. Ataupun Pah dengan UMNO ke. Perang dulu tak habis-habis. Nak buat lagu mana? Lalu bila duduk mikir, bila duduk bincang, dia dengar satu cerita, satu khabar yang mengatakan bahawa di Mekah ada seorang lelaki yang mengaku sebagai seorang Nabi. Bila dia duduk perang tu, dia bincang, bila bincang tu dengar cerita, kata khabar ada orang mengaku Nabi duduk Mekah. Lalu dia kata, kita kena pergi jumpa orang ni. Kena pergi jumpa orang mengaku Nabi ni. Dia yakin yang lelaki yang mengaku Nabi itu Nabi. Dia yakin. Sebabnya waktu Aus dan Khazraj di Madinah ni bunyi dah. Pendeta-pendeta Yahudi duk buah sama sendiri. Di pasar-pasar
orang Yahudi duk buat pasar-pasar di Madinah. Di Madinah zaman itu ada Yahudi. Ada Yahudi di Madinah. Dia dengar ada cerita. Orang Yahudi duk bincang kata, kalau ikut kitab kita ni, zaman akan bangkitnya Nabi. Masa dia siapa dah? Nabi nak di tanah haram. Siapa dah ni masa dia? Yahudi duk bincang. Dan memang Yahudi tahu. Dan memang dalam kitab Yahudi ni disebut cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam juzuk 2 tu kita baca allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ni dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana dia kenal Nabi, seperti mana dia kenal anak-anak dia sendiri. Yahudi kenal Nabi Muhammad seperti mana dia kenal anak-anak dia sendiri. Siapa kata? Allah sebut. Mana dalam Quran? Sebab dalam kitab-kitab Yahudi dia ceritakan secara detail sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita kenal anak kita lah. Lahir mana, beranak bila, tarikh bila, malam ke siang, suka makan gapo, pakai guana, tahu sosok. Lagu itulah Yahudi tahu cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir bila, mana tahu belaka. Lalu Aus dan Khazraj ni pakat lalu berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di Mekah pada musim haji. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa, bincang-bincang, okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkenalkan Islam. Lalu kedua-duanya Aus dan Khazraj ni terima Islam. Dia terima Islam. Tahun pertama dia pergi jumpa Nabi ni orang, 7 orang. Tahun kedua dia bawa orang Islam. Tahun ke-12 kenabian Nabi dia bawa 72 orang daripada Mekah ke Madinah. Tahun ke-13 kenabian, Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah ni, Aus dan Khazraj ni tak ada dah identiti dia. Kalau dulu duk balak Aus dan Khazraj, bila Nabi SAW pergi ke Madinah, tak ada dah. Aus dan Khazraj tak ada dah. Tak adanya Ansar. Ansar. Dua kaum ni dah lupa dah perbalahan sesama sendiri. Lupa dah. Tolak ke tepi dah pergi hari tu. Tolak ke tepi dah balah hari tu. Tak ada dah Aus dan Khazraj. Ada satu bangsa iaitu Ansar. Satu kaum. Macam mana boleh jadi lagu tu? Pendekatan Nabi SAW dengan akidah Islamiah. Dengan Islam. Maknanya, bila kita bersatu atas nama Islam. Kita bersatu menggunakan akidah Islam. Kita bersatu menggunakan tauhid. Memang kita boleh bersatu. Kalau kita guna tauhid, memang kita boleh bersatu sama-sama kita. Kalau kita guna akidah Islam, atas dasar Islam, atas dasar akidah Islam, atas dasar Nabi Muhammad SAW, kita guna Islam, memang kita boleh bersatu. Kalau bangsa Arab, hak kerah, hak ganah, hak bekir, hak perai ratus-ratus tahun, bunuh ribu-ribu orang, perai sama sendiri, boleh bersatu. Sampai jadi sebuah adik-beradik atas nama akidah Islam, apa masalah kalau kita baru balah ni 60 tahun, 70 tahun sama sendiri ni. Sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Ikutlah nama parti gapo pun, jemaah mana ke, tabligh ke, apa lagi, tarikat ke, parti mana, PAH ke, UMNO ke, gapo ke. Kita baru balah sama Melayu, sama Islam berapa puluh tahun baru. Dan balah kita tu bukan siapa bunuh-bunuh pun. Balah sikit-sikit lah. Jadi tak ada masalah. Kalau nak bersatu, menggunakan akidah Islam. Boleh. Kalau kita Islam atas, Islam dekat, Islam atas kali, dasar tu Islam, boleh bersatu. Bukti dah ada dah. Nabi Muhammad SAW tunjuk contoh. Kita nak terima, tak saya terima, tu je. Bah, nak terima kau? Kena terima. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh supaya umat Islam ini bersatu. Bukan mencela kalangan-kalangan ataupun golongan-golongan yang suka berpecah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tak ingat? Wa antum fi syafa' hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Allah cela. Satu hari ada timbul macam nak balah antara Aus dan Khazraj. Lepas lama lah, lepas Nabi ada ya balah sikit sebut. Macam nak perkauman sikit. Lalu Nabi SAW marah dan tegur, dan turun teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan marah. Tuhan kata tidak mengingat hari itu, mempecah sama sendiri, duduk di bibir-bibir neraka dah. Lalu aku selamatkan kamu. Maknanya perpecahan sesama umat Islam dia membawa kepada
orang tersebut duduk ke dalam neraka. Allah akan lemparkan. Kalau kita sengaja berpecah, tak bersatu atas nama agama Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan neraka kepada orang yang tak bersatu. Jadi, untuk unsur yang pertama ataupun unsur pecah belah di kalangan umat Islam akhir zaman, kita boleh keluar dengan cara kita bersatu padu menggunakan Islam. Yang kedua, untuk mengelakkan maksiat tersebar. Bagaimana cara? Disebut dan dibincangkan. Bila kita telah terjerumus ke dalam maksiat yang tersebar, bagaimana cara untuk kita keluar daripadanya? Bagaimana cara untuk kita keluar daripada suasana maksiat yang tersebar sekarang ini? Bagaimana cara kita nak menutup kemungkaran? Yang pertama, dengan kita mempunyai kuasa. Mempunyai kuasa ataupun kita mengambil kuasa. Kuasa pentadbiran. Kuasa yang boleh kita membuat amal ma'ruf nahi munkar. Kena ada kuasa. Yang mana dengan kuasa tersebut kita boleh melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Cakap secara mudah, Islam, dia kena diletakkan sebagai undang-undang. Islam mesti memimpin. Islam mesti mentadbir. Dengan maaf kita terpaksa ambil contoh. Kita ambil contoh. Almarhum Tok Guru Ni Aziz. Kalau tak marah ambil contoh lah. Kalau tak marah ambil contoh. Kita ambil contoh almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz. Rahimahullah. Ketika mana mula-mula memegang pemerintahan. Dan ni semua kita maklum. Kita semua tahu. Hamba cuma nak ulai balik cerita. Kita duduk di negeri Kelantan. Berapa ratus tahun kita ada pondok. Bukan kata nak take apa dah. Marah kepada pondok. Kita nak contoh depan mata kita. Berapa ratus tahun kita ada pondok. Berapa ribu orang ulama ada. Berapa banyak kitab-kitab kita baca. Dan semua ni baik. Betul. Dan sepatutnya gitu. Memang. Memang kena ngaji. Memang kena ada pusat pengajian. Cuma kitab-kitab yang kita baca, berapa ratus tahun kita baca judi itu haram. Berapa ratus tahun kita baca arak itu haram. Berapa ratus tahun kita duduk ulai zina ni haram. Tapi kita boleh sekat tak? Zina itu kata. Bila-bila kita baca kitab sini, adik sana orang berzina. Bila-bila kita baca kitab sini, depan orang minum arak. Bila-bila kita baca kitab sini, adik belakang kita orang duduk judi. Sebab kita tidak ada kuasa untuk menghentikan semua benda ni. Walaupun kita tahu setahu-tahunya hukum dia, perbicaraan soal dia, kitab dia kita sedia ajar. Tapi tanpa kekuasaan, maksiat yang tersebar kita tak dapat tangkis, tak dapat hapuskan. Lalu Allah mengurniakan nikmat kepada kita. Mari seorang ulama menjadi pemimpin pentadbir. Dalam masa satu hari, kitab yang kita baca ratus-ratus tahun hari itu, dalam masa satu hari, pondok-pondok duk baca kitab hari itu, tak boleh nak buat dengan puasa. Sehari ya. Kita boleh hapuskan kemungkaran. Kita boleh hapuskan judi, zina dan sebagainya. Maknanya apa? Maknanya kita menguasai kepimpinan ataupun menguasai hukum undang-undang. Jadi kena kembali kepada zaman Nabi juga. Zaman Nabi. Nabi nak buat agama, dia buat mana? Dia bina negara di Madinah. Walaupun Mekah tu, kita sebut Mekah, nak semaya boleh situ, buat zakat boleh situ, haji sama telah. Tapi untuk melaksanakan satu hukum, satu perundangan, tak boleh. Sampai terpaksa Nabi berhijrah, membina satu negara, buat satu undang-undang, laksanakan Islam. Maknanya, kalau untuk kita keluar daripada terjerumus, daripada maksiat yang tersebar tadi, kena kembali seperti mana zaman Nabi SAW, membina satu negara dan mentadbir. Menguasai pentadbiran. Kalau hari ini kita boleh kuasai seluruh Malaysia, maknanya kita boleh hindari benda-benda lagu ni. Kita boleh jaga akidah-akidah anak-anak kita. 3 hari, 4 hari baru ini kita kecek masalah 3 orang. Mu'allaf. 3 orang. Mu'allaf. Anak mu'allaf. Kau Islam dah. Pakai jubah, pakai serban. Ngaji agama. Tiba-tiba sebab kita ni tak ada satu kekuasaan, mudah-mudah boleh tarik balik. Cerita tu panjang. Cuma nak ayat, kita tahu belakang, tak kisah tu. Kena tahu lah. Kena ambil hal. Pasal 3 orang, anak mu'allaf. Tapi tanpa kekuasaan, kita tak mampu lakukan apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa.
Kita tengok saja anak-anak kita jadi kafir. Contoh. Besar benda ni. Dan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa boleh jadi lagu ni? Ibarat kata kita tengok saja. Anak-anak kita 3 orang jadi Hindu semula. Jadi kafir semula. Nak jawab lagu mana depan Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah usaha kita. Ya, untuk kembali memerintah dengan cara Islam. Yang ketiga, apabila kita terjerumus menjadikan dunia sebagai matlamat hidup kita. Bagaimana cara? Kembali kepada satu hadis marfu'. Nabi SAW, satu hadis marfu' kepada sahabat. Salasatun man kunna fihi faqad istakmala al-iman. Al-insaf min nafsihi wal-iqtar wal-infaq fil iqtar wa bazlu salam lil alam. Yang pertama kena insaf min nafsi. Tu atas diri sendiri. Ya, kena insaf. Maksud insaf ialah kita kembali kepada seluruh ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada melaksanakan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Seberamal dengan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut akidah, ikut syariat. Yang penting sekali juga ialah kita mengikut akhlak-akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menjauhkan diri kita daripada tergila-gilakan dunia menjadi matlamat hidup kita, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana matlamat utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membawa seluruh umat dia kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mencapai mardatillah, mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sekiranya kita meletakkan matlamat kita mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap perbuatan kita, sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan, sebelum kita mengungkapkan satu kata-kata, sebelum kita menuliskan satu kalimah, kita akan fikir, adakah Allah meredai apa yang kita nak buat? Itu hak Nabi bawa. Sebab tu setiap perkara diletakkan dalam akidah kita, ada dosa dan ada pahala. Ada syurga dan ada neraka. Maknanya setiap perbuatan sebelum kita buat, mesti kita ingat, adakah perbuatan aku ni akan mendapat mardatillah. Ataupun kita diberi pahala di atas perbuatan kita tersebut. Kena fikir belakang. Barulah akan hilang ataupun akan terhakis penyakit dunia menjadi matlamat hidup. Yang menyebabkan kita kejar dunia tanpa mengira halal dan haram kerana kita tak fikir tentang dosa dan pahala. Bila kita letak matlamat keduniaan, hidup ni ke dunia. Asal boleh dunia. Asal boleh jawatan. Asal menang pemilihan. Asal boleh kursi. Asal boleh gaji. Asal boleh projek. Bila kita tak ada sekatan, tak ada had. Tak ada nilaian. Ini ada dapat mardatillah. Nak kursi boleh. Nak projek boleh. Tapi syurga ke neraka? Dosa ke pahala? Lagu itulah setiap perbuatan hak lain. Setiap kali kita bangun tidur, kita nak melangkah atau kita nak bercakap. Adakah hujung jatuh perbuatan kita ni boleh membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara ubat untuk menjauhi penyakit dunia menjadi matlamat hidup. Keempat, lepas perkara lagi. Akidah sesat yang tersebar ke seluruh alam. Dan kita terjerumus ke dalam akidah-akidah yang sesat kadang-kadang tanpa kita sedari. Antara akidah yang sesat. Kalau dulu, sembah boleh, sembah tari, sembah pohon. Kalau ini tak ada. Ini akidah-akidah sesat yang dimasukkan ke dalam akidah-akidah umat Islam. Dia masuk sikit-sikit. Sekular, liberal, plural, kapitalis, sosialis. Kita duduk sekitar-sekitar benda lagu tu. Kita tak menilai sekular tu benda sesat. Kita tak nilai pun sekular ni sesat. Hujung jatuh dia adalah sesat. Boleh bawa kepada tergugur akidah kita. Kita tak perasan benda tu. Lalu kita duduk main dengan fahaman-fahaman yang sebegitu. Ini 4 perkara. 4 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu yang disebut ataupun disyarah oleh para ulama tentang wasayaudu ghariban kama bada'a. Satu masa umat Islam akan terjerumus ke dalam perkara-perkara hak 4 ni juga. Di mana umat sebelum pada ni. Kita pun memang kita duduk dalam suasana yang sebegini. Cuma menurut
sebahagian pandangan yang lain. Antaranya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Dia kata, memang betul. Umat Islam akan kembali seperti mana hari itu. Suasana 4 perkara yang kita sebut tadi. Tapi 4 perkara itu juga merupakan titik tolak kepada kebangkitan semula umat Islam. Seperti mana zaman hari itu. Bila Nabi ni dia start dengan keadaan radhi, pelik lagu tu. Tapi Islam ni dia berkembang. Sampai akhirnya Islam perintah negara, perintah dunia. Maka kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, lagu itulah yang akan berlaku. Setelah mana umat Islam jatuh sepas hari ini, merudum, sampai satu masa, umat Islam akan kembali bangkit. Akan mari pula lepas pada ni akhir zaman dengan pelbagai hadis, pelbagai cerita. Tentera Nabi Isa, tentera Imam Mahdi. Dan memang akhir zaman, akhir sekali Islam akan memerintah. Itu ya. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha. Cuma kerja kita ialah menghindarkan 4 perkara tadi daripada terjerumus pula kepada anak cucu kita. Kita kena betul akidah dan tauhid anak-anak kita, cucu kita. Sebagai resolusi ataupun pengesyuran ataupun kesimpulan, pertama sekali membetulkan akidah dan tauhid anak-anak cucu kita. Perbetul balik akidah. Ngaji balik akidah. Ngaji balik tauhid. Ngaji balik serangan-serangan akidah ataupun serangan pemikiran yang dia panggil menikah umat Islam. Kena kaji balik sekular lagu mana, dia berdua lagu mana. Ini kita kena belajar. Yang kedua, menanamkan akhlak-akhlak yang baik terhadap anak-anak kita. Supaya dunia tidak menjadi matlamat hidup mereka. Yang ketiga, membentuk satu pemerintahan Islam. Pertama, supaya maksiat yang tersebar dapat kita benterah. Yang kedua, supaya kita dapat bersatu di atas nama Islam. Ini 4 perkara. Pertama, kita menerapkan tauhid yang betul kepada anak cucu kita. Yang kedua, kita mengadakan akhlak-akhlak yang benar kepada anak cucu kita. Akhlak-akhlak Nabi SAW. Yang ketiga, kita menegakkan satu pemerintahan Islam. Menegakkan khilafah Islamiyah. Menegakkan negara Islam. Ini 4 perkara. Yang mana benda ni diambil daripada cara ataupun sunnah Nabi SAW. Islam tersebar dengan cara lagu ni lah. Dengan cara menegakkan pemerintahan Islam. Dengan cara menegakkan akidah Islam. Dengan cara menyebarkan syariat Islam. Akhlak-akhlak Islam. Ada 4 perkara ni barulah sempurna. Islam seperti mana yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Islam ni bukan semaya, puasa, zakat, haji. Seperti mana yang kita semua sedia maklum. Gitulah beberapa perkara yang dapat kita sebut pada malam ni. Cuma ada lagi. Kalau nak kira dia punya syarah-syarah dia. Dari sudut sosial, dari sudut politik, dari sudut ekonomi dan sebagainya. Cuma kita ringkaskan setakat itu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.